Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang mana beliau mendesak Peguam Negara iaitu Tan Sri Idris Harun ya supaya meneliti semula kes yang melibatkan kepimpinan Perikatan Nasional yang dikatakan seolah-olah pendakwaan terpilih, yang mana pendakwaan yang dikatakan terpilih ini adalah melibatkan sumbangan yang membabitkan Tan Sri Media Yassin itu sendiri selaku pengurusi Perikatan Nasional dan beberapa individu pemimpin kanan mereka seperti mana Dato' Wan Saiful Wan Jan dan mungkin beberapa lagi yang lain. Jadi apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan, seolah-olah undang-undang di negara ini apabila membabitkan pemimpin parti bersatu, membabitkan pemimpin PAS, maka kita boleh menidakkan. Ini adalah satu yang dilihat oleh rakyat hari ini, yang mana 4 kes yang membabitkan Tan Sri Media Yassin telah pun digugurkan, yang membabitkan yang mereka katakan sebagai duit sumbangan, yaitu berjumlah bukan sedikit, RM232.5 juta. Dan hari ini, kalau betul Tan Sri Media Yassin tidak salah guna kuasa, kenapa apabila mereka jadi pembangkang dan tidak lagi menjadi Perdana Menteri, kenapa tidak ada sumbangan seperti ini masuk dalam akaun Parti Bersatu? Kenapa tak ada lagi mereka-mereka yang mempunyai duit untuk nak memberi sumbangan? Ini adalah jelas bahawa berlakunya salah guna kuasa. Cuma banyak orang pertikaikan juga, ada juga sebilangan yang kadang menyatakan dalam komen kepada saya bahawa kamu sekarang ini seolah-olah mempertikaikan apa keputusan yang dibuat oleh Peguam Negara. Kita rakyat sebenarnya bukan bodoh. Umpama apa yang saya hujahkan ini, kita tahu bahawa kes yang membabitkan Tan Sri Media Yassin itu cuma mungkin tidak cukup bukti kukuhnya, maka tidak boleh didakwa, jadi digugurkan. Tetapi hakikatnya rakyat sudah tahu bahawa memang betul berlakunya salah guna kuasa dan penyelewengan. Kerana Tan Sri Media Yassin juga bukan bodoh. Tan Sri Media Yassin tidak mungkin masukkan duit dalam akaun pribadi. Kerana kalau dia masuk direct ke akaun pribadinya, memang jelas-jelas beliau akan ditangkap dan didakwa dan akhirnya terus masuk dalam. Seperti mana yang kita lihat kepada Datuk Seri Najib. Jadi Tan Sri Media Yassin menggunakan ilmu dia yang selama ini dia memang bijak dalam isu menyonglap duit negara ini, menggunakan akaun parti. Jadi hari ini duit yang mana kita lihat kesnya digugurkan ini tadi sebenarnya adalah tidak cukup bukti. Jadi hari ini Hamzah Zainuddin seolah-olah mereka ini tidak melakukan penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa. Mungkin orang di kawasan beliau percaya, tapi banyak rakyat yang tak percaya. Apa yang mereka rasa bahawa mereka hari ini adalah parti yang kuat. Ini adalah satu kebodohan yang mereka tunjukkan supaya rakyat ikut bodoh. Kita tahu Perikatan Nasional dalam PRU ke-15, mereka hanya menang cuma 74 kursi. Itu pun sudah terlihat jelas apabila satu kes mereka yang melibatkan Parlimen Kuala Terengganu dibatalkan. Tinggal lagi 73 kursi. Mereka seolah-olah kata kuat. Kuatnya dari mana? Saya pun heran. Apa yang dilihat oleh mereka-mereka yang mengundi, walaon-walaon ini, mereka rasa bahawa Perikatan Nasional itu kuat. Yang kuat adalah Parti Pakatan Harapan. Hari ini kita ada pula PRN di 6 buah negeri. Apabila mereka kata mereka sudah pun disokong oleh semua rakyat di negara ini, seolah itu adalah referendum yang menyatakan bahawa sokongan rakyat supaya parti mereka Perikatan Nasional ini memerintah dan mendesak Datuk Seri Ibrahim letak jawatan. Ini juga perkara bodoh. Kalau kita lihat, kita mendapat majoriti daripada sokongan rakyat lebih 17,000 berbanding mereka. Masih majoriti kita. Dan kerusi dan juga negeri yang kita pegang sama juga. Mereka dapat 3, kita dapat 3. Apa yang menjadi isunya sekarang ini? Yang mereka sibuk menjaga tepi kain orang lain. Yang mereka sibuk mendesak agar Perdana Menteri letak jawatan, agar Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri letak jawatan. Itu kenapa? Dia mendesak Datuk Seri Ibrahim letak jawatan. Dia mendesak Zahid Hamidi letak jawatan. Kenapa kamu tak desak timbalan yang satu lagi daripada Sarawak, GPS? Kamu takut dengan GPS? Ini jelas bahawa penipuan. Tan Sri Media Yassin penipu, Hamzah Zainuddin penipu,
Tan Sri Abdul Awang penipu. Kerana mereka takut nak menceritakan tentang GPS. Kenapa mereka takut tentang GPS? Kerana kalau mereka nak jatuhkan kerajaan yang ada tanpa adanya GPS, yang 23 kerusi daripada Sarawak nak menyokong mereka, mereka tidak akan jadi kerajaan. Itu sahaja. Hari ini mereka mempersoalkan isu Perdana Menteri yang ada. Mereka persoalkan Zahid Hamidi. Belum tentu Zahid Hamidi kalau keluar pun daripada kerajaan ini nak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi mereka nak berapa sokongan daripada UMNO? Mereka nak UMNO sokong mereka 10 orang, 20 orang. GPS tetap tak keluar. 10 orang geng Zahid Hamidi tetap berada dalam kerajaan. Jadi kita tetap ada sekurang-kurangnya 138 kerusi ataupun 130 kerusi. Hari ini mereka berpusing-pusing. Dia persoalkan isu peguam negara yang ada hari ini. Tan Sri Idris Harun. Siapa yang lantik? Memang betul, lantikan itu diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi cadangan daripada siapa? Kalau bukan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, siapa dia lagi? Jadi hari ini kamu persoalkan itu ini, soalkan integriti orang ini, soalkan orang ini. Bersih sangat. Hamzah Zainuddin kaya dalam politik ni dapat dari mana? Hamzah Zainuddin sebelum jadi Menteri KDN. Menteri apa dia jadi? Berapa besar gaji Hamzah Zainuddin jadi menteri dalam negara ni? Berpuluh tahun jadi menteri ke ataupun duduk dalam kerajaan? Kalau tanpa membuat projek tender daripada kerajaan, apakah orang bernama Hamzah Zainuddin ini mampu mengumpul kekayaan berpuluh-puluh juta? Tan Sri Muhyiddin Yassin, anak beranak kaya raya. Apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin selama dia duduk dalam politik ini gaji dia 1 bulan 1 juta? Tidak. Ini rakyat perlu lihat. Hari ini mereka sibuk nak menjadi kerajaan. Seolah-olah mereka boleh selesaikan masalah kerajaan. Hutang negara 1.5 trilion. Adakah boleh besok kita bayar? Apakah kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, esok hutang 1.5 trilion kita boleh bayar besok? Silap gayanya kita berhutang lagi. Hutangnya kita nak ambil dari mana? Mereka cerita IMF lah, apalah badutnya semua ni yang bercerita. Ini pembohong semua. Kita tidak mampu lakukan ini. Kita kena seorang pemimpin yang boleh mengurus negara ini untuk mengurangkan hutang, bukan menambahkan hutang. Apa yang telah dirancangkan oleh Perdana Menteri yang ada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah untuk ke arah memperbaiki kerosakan yang telah dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Keegoan dia, sombong dia, semua ada di situ. Hipokritnya. Kalau dia jadi Perdana Menteri hari ini, kita akan dilanda lagi satu masalah. Tan Sri Muhyiddin Yassin ini seolah-olah dia bijak. Kita sekarang ini bermasalah adalah dengan cyber trooper yang mereka dah upah. Jadi kenyataan Hamzah Zainuddin seolah-olah nak mendesak macam tu. Itu saya kata lebih baik tak payah ada pendakwaan kepada Parti Bersatu ni. Kalau mereka nak rasuah silakan, mereka nak merompak silakan, salah guna kuasa silakan. Kamu buatlah undang-undang itu di geng kamu sana dan kamu perintahlah negara bunian. Kamu perintahlah, mungkin kamu nak buat kerajaan langit kamu buatlah. Ingat ini Malaysia, ingat Hamzah Zainuddin punya, ingat Perikatan Nasional punya Malaysia ni, ingat Parti PAS punya Malaysia ni. Rakyat di negara ini belum tentu sokong lagi Parti Bersatu ni. Jadi jangan dia terlalu ego. Kerusi yang kamu menang tidak banyak mana pun. Terutamanya Parti Bersatu. Kamu sekarang ni sedang menumpang tui dengan PAS. PAS hanya ambil kesempatan dengan Parti Bersatu pula. Apa dan muka, eloklah. Penyamun 6 jahanam yang ada dalam tu. So saya tak nak ulas panjang-panjang, itulah komen saya dengan Hamzah Zainuddin. Komen saya dengan Parti Perikatan Nasional ni yang hanya menyusahkan rakyat. Sekian saja, terima kasih.